Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Abihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Imam dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa Ala. Kita sambung pengajian kita pada malam ini, bab yang ke-41, iaitu berhenti salat untuk menutup pintu kereta, pada muka surat 162 ya. Okey, baik. Jadi isunya begini. Ketika saya sedang salat, tiba-tiba saya baru teringat bahawa saya belum mengunci pintu kereta. Bolehkah saya berhenti untuk menutup kereta tersebut? Jika saya berhenti, adakah bermakna saya mengutamakan dunia berbanding dengan akhirat? Jadi isunya, kita terlupa nak menutup pintu kereta ya. Bolehkah kita berhenti solat untuk menutup tu? Okey, baik. Jadi di sini sebagaimana yang kita bincangkan sebelum ini, bila kita menjaga harta seperti kereta ataupun rumah ataupun apa-apalah harta kita, harta itu sebenarnya merupakan milik Allah Azza wa Jalla yang telah diberikan amanah untuk kita menjaganya. Jadi menjaga harta sebenarnya merupakan keadaan akhirat juga, dia bukan keduniaan semata-mata. Justru kalau kita belajar dalam ada 5 perkara yang mesti kita jaga sungguh-sungguh, dan perkara ini pernah kita sebut sebelum ini, iaitu agama, nyawa, akal, harta, keturunan harta. Dan sebagian ulama menambah maruah pun perlu kita jaga, wajib. Jadi harta merupakan antara perkara yang wajib dijaga. Bermakna bila kita menjaga kereta, menjaga rumah ataupun apa sahaja harta yang kita miliki, sebenarnya itu merupakan tuntutan agama. Tapi mau tak mau mesti ada kita memahami nilai harta itu menurut agama, bukannya menurut kepentingan dunia semata-mata ya. Begitu juga kalau kita mengutamakan orang, sebagaimana yang kita bahaskan sebelum ini, kita terpaksa berhenti salat untuk menyelamatkan orang yang sakit ya. Ataupun zaman dulu dia ada banyak perigi buta, di mana-mana pun ada perigi buta yang digali. Dan zaman sekarang pun kalau kita tengok peristiwa di Afghanistan tu, Afghanistan ke mana yang budak jatuh dalam perigi buta yang amat dalam tu, kerana orang dulu memang dia setengah negara memang dia banyak gali perigi dengan tujuan mencari sumber air. Jadi kalau kita nampak ada orang buta ataupun ada orang nak terjatuh dalam perigi, kita wajib berhenti salat untuk menyelamatkan orang tersebut. Ada ulama kata kalau kita boleh jerit tanpa berhenti salat dan dia boleh dengar suara kita, kita jerit je dan kemudian sambung balik salat itu, dianggap sebagai keadaan darurat ya. Okey, baik. Jadi bukanlah bermakna kita mengutamakan orang melebihi salat, sebaliknya itu merupakan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka dalam bab ini, bila kita terlupa untuk mengunci pintu kereta sedangkan kita salat, apa tindakan yang boleh kita lakukan? Saya kongsikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saya bacakannya. Imam Bukhari sebut bab idzan falatatid dabbatu fi salah. Bab apabila haiwan terlepas di dalam salah. Wa qala Qatadah rahmatullahi alaih, in ukhiza sawbuhu yatba'u sariqa wa yada'u salah. Sekiranya pakaian kita dicuri, maka kejarlah pencuri itu dan tinggalkan salat. Nampak, itu Qatadah sebut. Dan Qatadah siapa yang boleh petikaikan keilmuan dan juga kesalehan beliau ya. Kemudiannya Imam Bukhari pun bawakan satu hadis nombor 1153, hadis yang dibawakan oleh Al-Azraq bin Qais
qala kunna bil ahwas nuqatilul haruriyah. Kami berada di Al-Ahwas untuk memerangi kelompok Haruriyah, yakni golongan Khawarij. Fabaina ana ala jurufi nahar idza rajulun yusalli wa idza lijamu dabbatihi biyadihi radhiyallahu an. Ketika saya berada di tepian sungai, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salah dalam keadaan memegang tali pengikat kuda beliau. Salat tu dalam keadaan pegang tali pengikat, tali pengekang kuda, ya. Faja'alatid dabbatu tunazi'uhu wa ja'ala yatba'uha. Kuda itu sentiasa bergerak, menyebabkan beliau pun terpaksa bergerak sama. Bila kuda itu bergerak, tangan beliau pun bergerak untuk mengawal kuda tersebut. Baik. Qala Syu'bah huwa Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Orang yang salat sambil memegang tali pengikat kuda itu ialah sahabat Nabi Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Faja'ala rajulun minal khawarij. Lalu ada seorang lelaki khawarij yang mungkin menjadi tawanan berkata, yaqul Allahumma fa'al bihadza syaikh. Okey, kata dia, ya Allah, engkau ambillah tindakan terhadap orang tua ini kerana dia tidak khusyuk dalam salah, ya. Falamman sarafa syaikh radhiyallahu an qala inni sami'tu qawlakum. Selesai daripada salah, Abu Barzah menyatakan, saya dengar apa yang kamu sebutkan tadi. Ini dalil kalau kita salah, kita dengar orang sembang, itu benda biasa, tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa malu kan. Kita salat, kita dengar orang sembang, rasa malu, kita nak menyampuk selepas tu. Mungkin orang sembang tu benda yang sepatutnya kita kena respon, jawab, tapi kita segan nanti orang kata kita tidak khusyuk. Walhan benda tu biasa aja, ya. Wa inni ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 6 ghazawatin aw 7 ghazawat wa 8. Saya dah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang ni 6, 7, 8 kali dah. Okey. Wa syahidtu taisarahu sallallahu alaihi wasallam, dan saya menyaksikan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni in kuntu an uraji'a ma'adabbati ahabbu ilayya min ad'aha tarji'u ila ma'lafiha fayashqu alayya. Sesungguhnya saya lebih suka kembali bersama dengan kuda ini daripada saya membiarkan ia kembali ke tempat asalnya sehingga boleh menyusahkan saya kelak. Jadi lebih baik saya jaga kuda ni masa salah daripada saya biarkan. Akhirnya kuda tu akan pergi ke mana-mana dan saya akan susahlah nak balik nanti, kuda tak ada. Dan sebenarnya ada lagi riwayat lain menyatakan dalam keadaan dia duk pegang kuda tu terlepas juga. Dan beliau Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an berhenti salah. Beliau kejar kuda tersebut dan kemudiannya kembali untuk mengerjakan salah. Jadi di sini menunjukkan bahawasanya berhenti menyelamatkan harta merupakan tuntutan Al-Quran dan tuntutan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sesiapa yang dia kata tak apalah, harta ni biar je lah, dia nak fokus kepada salah, itu merupakan satu kekeliruan dalam beragama yang sebetulnya kita dibenarkan berhenti. Lainlah kalau yang mungkin hilang tu RM1, RM2, RM2, RM3 tu tak apa lah, tapi dia bergantung pada orang juga. Ada orang yang amat menghargai duit RM3 ke RM5 tu kerana dia orang susah, maka dia tengok kepada siapa kita. Kalau kita jenis orang ada duit, kemungkinan hilang duit RM2, RM3 kita biarkan, ya. Kalau orang curi tu tak apalah, biarlah RM2, RM3 tu. Tapi kalau harta tu bernilai untuk kita, tambah-tambah dalam beg duit tu ada kad pengenalan, ada lesen, payah tu nak buat nanti. Dia akan mencuri masa kita pula nak buat balik lesen dan sebagainya. Maka kita boleh mengejar balik pencuri tersebut. Ataupun dalam kes kereta tadi, dalam kes kereta tadi, kita satu, kalaulah kita parking kereta situ je, dia dekat, kita terlupa nak kunci. Jadi kita boleh seluk poket je kunci kereta, ya.
Ataupun yang kedua, kalau kita tekan tu tak bunyi, kita kena pergi dekat sikit, kita boleh gerak. Kalau kita tengah salat sunat sebagai contoh. Okey. Ataupun kita berhentilah salat untuk memastikan kereta kita memang dikunci dengan baik, ya. Tapi jangan sampai was-was pula, ya. Artinya memang kita yakin kereta kita tak dikunci dan ada harta yang bernilai di belakang kereta kita, kita perlu sembunyikan, maka boleh dikatakan kita mesti berhenti, kita mesti menyelamatkan harta tersebut. Apalagi kalau kita bawa duit orang 1,000 contohnya, kes baru ni kan, kita bawa duit orang, kita salat dan kita baru teringat ada duit di kereta, maka wajib kita berhenti untuk menyelamatkan duit tersebut, apalagi itu merupakan duit orang, ya. Lagi kita jaga. Di samping itu ada lagi beberapa langkah yang saya nyatakan di situ. Tapi ini kira ringkaslah, penerangan ringkas. Selebihnya ada dalam buku, ya. Dan ada satu kaedah yang dibawakan oleh fuqaha, tuan-tuan yang dirahmati Allah, anna kulla syai'in yukhsha itlafuhu min mata'in wa ghairihi yajuzu qat'us salah li ajlihi. Sesungguhnya setiap benda yang kita khawatiri akan rosak, maka harus kita berhenti salah kerananya, ya. Harus kita berhenti salah kerananya. Dan salat yang dimaksudkan ialah salat wajib. Sebab salat sunat ni memang boleh berhenti dah. Ulama tak ketat dalam bab salat sunat. Mazhab Syafi'i dan Hanbali mungkin membenarkan kita berhenti salat walaupun tanpa sebab dalam kes salat sunat. Cuma tak cantik kalau tidak ada sebab, ya. Tapi bab salat sunat itu benda yang ulama kira dah settle lah. Ini dalam salatul wajib boleh kita berhenti jika ada benda yang kita khawatiri akan rosak. Itu satu kes. Yang kedua, sebelum yang masih yang kedua ni, ada soalan yang lepas kan, pasal zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Jawapan saya kurang baik masa tu, saya minta maaf. Bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang saya sebutkan baca eloknya 100 pagi 100 petang kan. Dan sebenarnya ada hadis Nabi, hadis Sunan Nasa'i sahih, yang mana Nabi SAW kempen sesiapa yang membaca sebelum subuh dan sebelum maghrib. Payah sikit lah, saya adalah buat beberapa kali tapi nak selalu maintain tu tak mampu. Yang sebelum subuh tu sekali ikut baru saya buat, agak sulit. Iaitu yang pertamanya baca subhanallah 100 kali, maka dapat pahala ibarat 100 ekor unta. Mana banyaklah dia punya simbolik pahalanya. Baca alhamdulillah 100 kali ibarat mendapat pahala 100 ekor kuda. Baca Allahu Akbar 100 kali ibarat membebaskan 100 orang hamba. Ini maintain setiap hari, ya, bukannya sekali itu je. Baca baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis, wa huwa ala kulli syai'in qadir itu 100 kali sebelum subuh dan 100 kali sebelum maghrib, maka dapat pahala yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana amalan pun, kecuali orang yang baca lebih daripada itu. Tidak dapat ditandingi oleh mana-mana zikir pun, kecuali orang yang baca lebih daripada itu. Itulah sarananya, 100 kali pagi, 100 kali petang, yang terbaik sebelum subuh dan sebelum maghrib. Tapi kalau kita baca lepas tu pun okey juga. Cuma untuk dapat ganjaran yang besar tu sebelum subuh, sebelum maghrib. Subhanallah dia tak berat lah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar tu dia tak berat. Subhanallah tu dalam tempoh 5 minit boleh habis kot. Rasanya 5 minit saya kira hari tu. Alhamdulillah, Allah Akbar pun lebih kurang je. Cuma tahlil itu, tahlil tu rasanya dalam 20 minit juga ambil masa. 20 ke 30 minit jugalah, sebab dia agak panjang, ya. Okey, itulah yang agak berat. Subhanallah tu okey lagi lah nak baca. Baik, seterusnya bab 42, salat tahiyatul masjid atau terus duduk dalam majlis ilmu. Kita nak mana satu dulu kan? Kita masuk ke dalam masjid ataupun surau, kita nak duduk terus bagi majlis ilmu ataupun salat sunat 2 rakaat dulu. Dalam bab ini kita kena faham dulu apa definisi masjid, apa definisi tempat yang boleh kita salat tahiyah dan yang kita tak boleh salat tahiyah.
Okey, ceritanya ada orang tegur saya, bukan saya ni lah, ini contoh soalan je, dan memang benda ni berlaku. Cuma saya buat bentuk soalan. Kerana kita solat tahiyatul masjid ketika kuliah maghrib sedang berlangsung. Katanya majlis ilmu lebih wajib sedangkan solat hanyalah sunat. Okay, mana satu nak ni? Kawan saya masuk ke dalam masjid. Masa tu masjid adalah sekitar Taman Medan. Jadi beliau terus duduk untuk beliau solat sunat dulu dan orang tegur dia, kenapa solat sunat terus? Kenapa solat sunat? Kenapa tak duduk terus? Majlis ilmu kan lebih baik daripada solat sunat 70 rakaat. Nah, jadi sebenarnya macam mana ya? Nak duduk terus ke ataupun kita solat tahiyatul masjid dahulu? Okey, baik. Satunya majlis ilmu yang dikatakan wajib. Majlis ilmu wajib itu perlu dinilai semulalah apa maksud majlis ilmu yang wajib tu ya. Kena nilai balik. Sebagaimana orang kata tazkirah Ramadan ni kena buat kerana dia wajib, solat tarawih ni sunat. Mana lebih utama, tazkirah ke ataupun solat tarawih? Jadi bagi saya itu satu perbandingan yang tak tepatlah ya. Kalau tazkirah Ramadan itu wajib, maknanya segala orang tak datang tazkirah Ramadan, tak kira lah di mana-mana tempat, berdosa lah kerana tak ada tazkirah. Kalau kuliah maghrib tu wajib, artinya berdosa lah orang tak datang kuliah maghrib. Jadi erti wajib menuntut ilmu tu perlu difahami. Secara umum betul, majlis ilmu wajib, menuntut ilmu ialah wajib. Tapi untuk kita khususkan kuliah maghrib wajib, tazkirah Ramadan wajib, kuliah subuh wajib, itu agak melampau. Apalagi ada je kuliah-kuliah yang mana kita dengar pun kita tak berapa nak berminat. Okey. Mungkin kerana penyampainya yang kurang baik, mungkin kerana ilmu yang disampaikan kita tak setuju ya. Adakah salah bila kita duduk majlis ilmu dalam 15 minit kemudian kita rasa alamak ini ilmu yang mengarutlah disampaikan? Adakah salah untuk kita keluar? Ataupun kalau kita keluar tu bermakna kita meninggalkan satu benda yang wajib? Okey, baik, itu satu perkara lah perlu dinilai. Saya tak ada masalah lah tazkirah Ramadan, cuma mewajibkan tazkirah Ramadan tu sehingga kadang-kadang mengganggu salat tarawih, itu perlu dinilai semula ya. Kerana salat tarawih tu sewajarnya diberikan keutamaan. Tazkirah lepas tu lah, habis nak tazkirah silakan ya. Baik. Adapun kita tak nafikan secara umumnya wajib. Bahkan ada ilmu-ilmu yang wajib dikuasai. Dan kita dapat lihat kerosakan berlaku di mana-mana tempat termasuk negara kita kerana tidak ada ilmu. Maka rosaklah ya. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan majlis ilmu ni satu benda yang wajib pun perlu kita seimbangkan dengan amal ibadah. Adalah silap kalau kita menganggap majlis ilmu wajib tapi kita pun meninggalkan amal ibadah. Ibadah-ibadah sunat terutamanya. Sebab ilmu tu perlu dipraktikkan, bukan? Kita belajar, kita nak praktik, tiba-tiba kita kata majlis ilmu tu yang kita kena utamakan. Amalan-amalan ni benda kedua, ketiga, keempat dah. Jadi macam mana dia mengajar kita buat benda tu tapi dia kata majlis ilmu lebih utama, tinggalkan ibadah-ibadah sunat. Sedangkan majlis ilmu menganjurkan kita buat ibadah sunat. Contohnya yang saya agak rasa sedih tuan-tuan sekalian, bila kuliah zuhur di pejabat-pejabat tertentu, jadi dalam kuliah zuhur tu dia kuliah tu biasanya tamat dalam pukul 1.50 dan saya antara orang yang tidak aktif lah dalam kuliah zuhur, dan sekarang pun memang tak ada langsung. Cuma saya cerita ini pengalaman yang saya lalui. Jadi kalau kuliah zuhur habis 1.50, mereka akan terus iqamah. Dan lepas iqamah terus nak masuk kerja lah pukul 2. Di situ mereka telah meninggalkan beberapa perkara yang mesti dilakukan dalam sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ialah azan, tak ada azan dah. Yang kedua ialah tidak ada salat sunat qabliyah. Bahkan qabliyah yang dituntut ialah 4 rakaat. Dan kemudiannya ba'diyah 2 ataupun paling baik kita tambah lagi 2 rakaat kan. Jadi ceritanya kita tidak mempraktikkan ilmu yang kita pelajari dengan meninggalkan salat qabliyah dan juga salat ba'diyah. Walaupun salat qabliyah tu boleh je nak buat lepas salat zuhur, tak ada masalah pun.
Tapi masa mana orang nak buat? Masa mana? Sebab orang sibuk nak pergi kerja dah lepas tu. Okey, jadi ini satu kejanggalan yang saya dapati. Apa lagi dengan minta maaf tuan-tuan, ini cerita kita lah, cerita kita je. Rakaman pun bukan orang tengok sangat pun. Bila saya perhatikan kadang-kadang, alhamdulillah saya ada banyak malam yang saya free untuk tazkirah Ramadan tahun lepas. Jadi saya banyak berada di surau taman sendiri. Dan saya perhatikan, dengan minta maaf tuan-tuan, ini secara umum tanpa tuju sesiapa, jangan salah siapa. Tapi saya cerita ini kejanggalan yang berlaku apabila ustaz datang untuk tazkirah, dan tazkirah tempat kami ni dia lepas maghrib. Lepas maghrib sampailah ke isyak. Dan kadang-kadang ada ustaz dia lajak sikit lah, kita lajak sikit. Dan lepas tu pengerusi pula akan buat pengumuman. Maknanya masa tu ambil lagi masa. Dalam ustaz tu berhenti, biasanya kebanyakan berhenti isyak. Tapi lepas tu imam akan buat pengumuman sebelum solat isyak. Ambil masa dah. Dan biasanya lepas ustaz tu solat isyak, solat ba'diyah, dan dia pun terus keluar. Jadi apa yang saya fahami ialah kerana nak pergi tazkirah tempat lain pula. Jadi saya pun terfikir, kalau dah begitu, dan bukan seorang ya, beberapa orang, ramai orang yang saya dapati, kalau dah begitu, macam mana kita nak memenuhkan masa kita dengan ibadah salatul tarawih dengan fokus dalam bulan Ramadan? Kalau kita mengutamakan tazkirah, walaupun apa niat tu, kita jangan, tak payahlah kita nak petikan ustaz sampul ke apa, itu cerita lain lah. Itu kita tak tahu cerita orang. Tapi ceritanya apabila kita terlalu mengejar tazkirah, sedangkan yang utamanya ialah fokus dalam salatul tarawih, masa mana kita nak salat tu? Sebab bila kita keluar waktu isyak, kita akan terlepas lah salat tarawih. Paling kurang 4 rakaat kita akan terlepas. Bahkan kadang-kadang mungkin kalau pergi jauh, ke 8 rakaat salat tarawih akan terlepas. Kecuali lah tempat yang buat 20 rakaat, bolehlah kita cover di mana-mana tempat. Tapi sedangkan tuntutan Nabi SAW ialah kita salat tarawih dari awal dan berakhir dengan imam. Itu tuntutannya. Jadi sekarang kita hilang fokus dan kita akan penat pergi sana sini ni. Tipulah kalau kita kata kita tak penat. Memang penat tuan-tuan sekalian. Jadi saya rasa ini satu kejanggalan dalam dunia ilmu. Apabila kita kononnya mengutamakan ilmu tapi mengetepikan ibadah. Dan hal ini tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal begitu sedih apabila mengenangkan anak murid beliau yang bila ditanya memenuhkan masa dengan ilmu bila bangun qiyamul lail. Memang ulama pun kata, Syekh bin Utsaimin rahmatullahi alaih sebagai contoh, menuntut ilmu ketika qiyamul lail lebih utama daripada salatus sunnah. Tapi bukan ulama kata tinggalkan salat tahajud, fokus pada ilmu, tak ada. Cumanya salatlah sikit, dapat salat 10 minit, 15 minit, 20 minit pun okey, kemudian fokuslah pada ilmu pun. Sejam, 2 jam, 3 jam. Yang penting ada salat sedikit. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apabila mendapati muridnya menghabiskan masa dengan ilmu, kasihan kamu. Tak, orang berilmu dia akan beramal dengan ilmunya. Jadi kalau kita utamakan ilmu macam mana pun, kena salat 2 rakaat pun jadilah. Salat dalam 10 minit pun jadilah. Jangan tinggal langsung. Jadi sepatutnya begitu. Tapi apa yang berlaku ialah sebaliknya. Dan sebab itulah kita menolak cerita Imam Syafi'i tidak tidur malam tetapi tidak qiyamul lail kerana memikirkan 70 masalah ummah. Jadi dia tak tidur malam tu, katanya dia fikir masalah ummah 70. Maka orang pun sebutlah, tengok Imam Syafi'i, dia memikirkan ummah lebih penting daripada ibadah salat sunatnya. Padahal cerita itu bohong. Imam Syafi'i amat mementingkan ibadah salatus sunnah. Terbukti apabila dalam bulan Ramadan beliau mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran hanya dalam salatul tarawih pada setiap malam. Baik. Jadi ibu yang dirahmati Allah sekalian, walaupun kita setuju ilmu lebih utama, namun ilmu itu perlu diamalkan. Baik. Jadi di sini kalau kita perhatikan kembali kepada perbahasan tadi, salat tahiyatul masjid ke majlis ilmu, maka kita bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abu Qatadah Abu Qatadah yang namanya Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu an. Beliau menyatakan,
dakhaltul masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baina zahranai an-nas. Saya masuk ke dalam masjid ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di khalayak sahabat. Saya pun terus duduk, fajalastu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'aka an tarka' rak'ataini qabla an tajlis?" Apa yang menghalang anda untuk solat dulu 2 rakaat sebelum duduk? Katanya, "Ya Rasulullah, ra'aituka jalisan wan nasu julus." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tengok tuan duduk, yang lain pun duduk. Saya pun duduklah, katanya. Qala idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Apabila salah seorang anda masuk ke dalam masjid, maka jangan terus duduk sehingga salat 2 rakaat. Itu hadis riwayat Muslim. Nabi sendiri yang bagi kuliah tu, Nabi, bukannya orang lain tu. Ya. Masa tu Nabi duduk ni, Nabi sedang menyampaikan majlis ilmu. Yang menyampaikan majlis ilmu tu bukannya Zulkhair, bukannya Asri Sabri, bukannya Khairul Anwar, bukannya Amran dan sebagainya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat dulu, walaupun ini ialah maha guru segala ilmu. Salat dulu. Kerana ilmu perlu dipraktikan, cuma salat itu tak perlulah salat lama-lama, tak perlu baca doa panjang-panjang. Cukup Subhana Rabbiyal Azim 3-4 kali. Cukuplah baca tahiyat sampai wa ala ali Muhammad bagi salam. Fokus kepada ilmu pula. Okay, baik. Selain daripada itu, ada seorang sahabat Nabi dalam hadis yang popular, Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu an, masuk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah Jumaat. Ini khutbah Jumaat wajib. Dalam khutbah Jumaat tu wajib disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun bila Nabi melihat Sulaik terus duduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Sulaik radhiyallahu an bangun salat sunat 2 rakaat yang ringkas. Maknanya salat diberikan keutamaan sebelum kita duduk. Itu cara kita menghormati masjid, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, begitu juga ada satu hujah dibawakan oleh Syekh Dr. Ali Jumaah. Walaupun saya faham bukan semua orang setuju dengan beliau, tapi ini hujah beliau. Ada seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan hadis al-musii'u salatuhu radhiyallahu an. Hadis yang salatnya tak berapa baik, yang mana dia salat Nabi suruh ulang balik 2-3 kali itu, baru Nabi ajar cara salat. Beliau ni masuk ke dalam masjid, beliau salat dahulu, barulah beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kita mesti salat dahulu. Okey. Cuma ada satu hadis yang agak mengelirukan tentang 3 orang sahabat masuk ke dalam majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang tu dia bila tengok orang ramai dia balik. Ada seorang tu dia dah datang lambat, dia pun segan, dia duduk belakang. Dan ada seorang tu dia tengok ada ruang di depan, dia pun pergi ke depan. Yang Nabi sebut, ada orang yang dia 3 orang datang, seorang yang balik, Allah pun tak bagi ilmu pada dia. Ada orang belakang yang malu-malu, Allah pun malu pada dia. Artinya Allah pun bagi ilmu yang sedikit pada dia. Ada orang bersungguh duduk di depan, Allah berikan ilmu yang banyak kepada beliau. Jadi di sini kenapa didapati mereka berdua radhiyallahu anhuma terus duduk tanpa salat? Maka Ibn Hajar rahmatullahi alaih syarahkan di dalam Fathul Bari, menyatakan kemungkinan, dia ada beberapa kemungkinan. Antaranya ialah kerana ruang dalam masjid terlalu penuh sehingga mereka tiada ruang untuk mengerjakan salat sunat 2 rakaat. Jadi bila kalau kita datang memang majlis penuh sepenuh-penuhnya orang, kita tak ada ruang, di beranda pun tak ada ruang, maka barulah kita boleh terus duduk untuk mendengar majlis ilmu. Tapi kalau ada ruang, kita kena salat dahulu. Dan kita tahu zaman dulu sahabat Nabi seramai-ramainya datang ke majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada ruang untuk salat. Sekejap ya. Okey, ada sikit saya nak tambah yang ke depan tu.
yang salat antara salat rawatib dengan majlis ilmu yang saya dah sebutkan tadi. Satu, ini kes Imam Ahmad tadi, beliau kata apa dia? Ma sami'tu bi sahibi hadis la yaqumu bil lail. Saya tidak pernah mendengar ahli hadis yang tidak salat malam. Yalah, kita pun bukan jenis salat malam. Tapi untuk kita kata majlis ilmu lebih penting, belajar tu lebih penting sampai tidak salat malam, itu bukan cara dia, ya. Itu bukan cara dia. Yang kedua, kalau kita kata menuntut ilmu lebih penting daripada yang lain, bukan salat je terjejas, bahkan zikir pun terjejas, dakwah pun terjejas, puasa sunat pun terjejas. Tak payahlah puasa sunat kalau macam tu, kalau majlis ilmu lebih penting. Nanti kalau puasa kita mengantuk, kita penat. Dia jadi banyaklah ibadah akan terjejas kerana kita kata begitu kan. Dan kata Al-Khatibul Baghdadi, kemudian saya ingin memberikan wasiat kepadamu wahai penuntut ilmu agar mengikhlaskan hati sekian-sekian tu disebut. Saya baca ya. Agar mengikhlaskan hati untuk menuntut ilmu dan bermujahadah dalam mengamalkan kewajipannya. Sesungguhnya ilmu adalah pohon manakala amalan adalah buahnya. Seseorang tidak dianggap sebagai orang berilmu sehingga jika dia tidak beramal dengan ilmunya. Maka kamu tidak boleh berasa selesa dengan amal selagi mana dia beramal tanpa ilmu, dan seseorang tidak boleh berasa selesa dengan ilmu selagi mana dia tidak beramal. Gabungkanlah kedua-duanya meskipun sedikit daripada kedua-dua bahagiannya. Sikit-sikit pun jadilah. Yang penting jangan tinggalkan terus amalan tersebut, ya. Dan sikit Az-Zahabi menyatakan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, sesiapa yang ikhlas menuntut ilmu dan memiliki intelektual yang bagus, maka menuntut ilmu lebih utama. Siapa yang memang jenis rajin, dia punya minda, dia pun otak dia pun lain macam, maka menuntut ilmu tu lebih utama. Namun dalam masa yang sama, dia kena jaga solat dan ibadah. Ambil sikit-sikit pun jadi. Jika kamu melihat orang yang bersungguh menuntut ilmu namun tiada kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ini adalah bentuk kemalasan yang hina. Dia tidak termasuk orang yang benar dalam niatnya. Belajar rajin, mengajar pun rajin, tapi ibadah teruk. Kita tak jumpa tuan-tuan sekalian yang mana solatnya pun laju, terkocoh-kocoh, zikirnya pun laju, sampai kita pun jadi hairan. Katanya sufi, tapi zikirnya laju, solatnya pun laju. Jadi tak boleh, dia kena jaga benda tu. Itu adab kita. Dan kemudiannya kata Imam Malik rahmatullahi alaih, saya ada jumpa dengan orang yang menuntut ilmu sehingga 40 tahun, kemudian dia berhenti kerana ingin fokus dalam ibadah dan meninggalkan tempat perbaringan. Maknanya masa muda tu dia fokus betul-betul, kemudiannya dia pun sampai satu masa dia fokus kepada amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita mulakan perbincangan jika ada. Dua hadis berbeza. Tapi maknanya yang nak dapat pahala lebih daripada yang lain tu tak disyaratkan baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar pun. Jadi subhanallah tu benda lain, alhamdulillah benda lain, tahlil pun benda lain. Itulah. Yang tu saya tak tahu. Setakat saya baca hadis tu tak ada pula la haula wala quwata illa billah. Oh, yang tu. Ada ke hadis yang menyarankan kita baca sekali dengan la haula wala quwata illa billah? Sekejap ya. Saya tak pastilah bang. Saya tak pernah jumpa hadis yang menggabungkan sekali yang baca la haula wala quwata illa billah, kecuali kalau kita tengok zikir pas salat tu lah. Yang ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billah, sekian-sekian tu. Macam tu ada. Tapi kalau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, saya tak tahu yang tu.
Betul, itu betul. Cuma yang kalau gabung saya tak tahu. Kalau zikir khas betul adalah sebab dia anggap sebagai khazanah syurga. La haula wala quwata illa billah. Tak ada bilangan. Ada. Macam mana? Dia kata macam mana? Lebih afdal dia tuntut ilmu dulu daripada buat amal soleh. Saya setuju. Dia tak timbul isu dah soal menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunat. Imam Nawawi pun sebut dalam Kitabul Majmu', bila orang tanya, wakila bila ditanyakan mana lebih utama menuntut ilmu dengan salat sunnah, dia kata itu bukan satu perbandingan yang betul. Menuntut ilmu benda wajib, salat tu sunat, tak boleh banding, tak kena kata dia. Tapi yang kita sebutkan poin tadi, orang yang menuntut ilmu dia tak boleh tinggal ibadah walaupun benda yang basic. Macam salat rawatib tu basic, dia tak boleh nak tinggal benda tu. Jadi bila kita tinggal benda tu, kacau lah. Okay, kalau seorang tu dah fokus ilmu, dia tak salat duha, tak apa lagi. Dia fokus ilmu, dia salat tahajud pun ala kadar. Kita pun tahu guru-guru kita pun sebahagiannya, dia memang fokus pada ilmu macam Maulana Asri, fokus sungguh pada ilmu. Jadi memang kita payah nak jumpa dengan orang yang dia dua-dua dia kuat. Ilmu kuat, ibadah pun kuat. Kecuali kita ulama zaman dulu lah, Nawawinya, Imam Syafi'i itu betul, dua-dua dia kuat. Tapi kalau kita nak cari orang yang kuat kedua-duanya, memang payah. Tapi tidak bermakna kita akan meninggalkan kesemuanya. Tak boleh, itu tak kena. Sebab macam orang kita belajar ilmu bahawa bila masuk masjid kena salat sunat 2 rakaat. Tiba-tiba kita mementingkan majlis ilmu daripada salat 2 rakaat. Di mana amal kita terhadap ilmu tu kan? Itu yang tidak kena tu. Tapi kalau orang menuntut ilmu, baca Quran pun dia kurang. Tak ada masalah, tapi jangan tak baca langsung. Bacalah 1-2 muka surat, jangan tak baca langsung. Tapi of course lah dia akan kurang. Sebab dia fokus pada ilmu ni, menyebabkan memang jadi akan kurang yang lain. Gitulah, wallahualam. Dan dia macam kita bincang salat sunat dengan puasa sunat, mana lebih utama, salat sunat ke puasa sunat? Saya tak tahu. Salat, puasa. Macam mana tuan-tuan? Salat sunat ke puasa sunat lebih utama? Memang? Nak satu je. Dia menarik ulasan Imam Nawawi dalam bab ini, salat sunat ke puasa sunat. Kadang-kadang kita ni jawapan terlalu objektif. Kita salat sunat lebih utama. Kemudiannya, adakah apa maksud salat sunat lebih utama puasa sunat tu? Adakah salat 2 rakaat lebih utama daripada puasa sehari? Sebab puasa sehari ni lama tu, berapa jam tu kan? Berapa jam ya? 12 jam, 10 jam, 12 jam. Pukul 6 sampai pukul 7. Kita kira mudah 6 sampai 7. Maknanya 12 jam, 11 jam. 10 jam macam tu lah. 10 ke 11 jam gitu kan. Lebih-lebih sikit. Jadi dia kata takkanlah solat 2 rakaat lebih utama daripada puasa seharian. Itu berat tu puasa seharian ni. Dan kalau tanya orang muda kan, rajin tak puasa sunat? Rajin? Oh, bagusnya rajin. Saya tak rajin. Saya tanya sebab saya tak rajin. Oh, payah betul lah puasa sunat ni. Oh, muda. Tanyalah sesiapa pun. Adalah seorang dua orang yang special, yang rajin puasa Isnin Khamis. Saya ni antara yang tidak lah. Baru minggu lepas nak puasa hari Isnin. Lepas tu Khamis tak puasa dah. Esok tak boleh puasa dah sebab ada jemputan makan kat rumah kakak. Baru nak puasa ada je alasan-alasan membolehkan kita tak puasa kan. Jadi puasa lebih payah daripada salat sunat. Tapi kata Imam Nawawi, maksud salat sunat lebih utama daripada puasa sunat ialah kalau orang tu memang dia mau habiskan masa dengan salat, yang mana kalau dia puasa dia akan jadi kurang salat dia. Selama dia salat tu duha 8 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, lepas tu 4 rakaat lagi, asar pun 4 rakaat sebelum asar. Memang penuh masa dengan salat sungguh.
Tiba-tiba dengan dia berpuasa, duha 2 rakaat pun muncul buat. Dah penat ni, mengantuk kan. Qabla zuhur pun buatlah 2 rakaat. Sama ni 4 rakaat. Tapi kerana puasa dia jadi kurang. Dia jadi kurang kerana penat. Itulah maksud solat sunat lebih utama daripada puasa sunat, yakni memperbanyakkan solat sunat. Bukan solat sunat 2-4 rakaat tu. Itu sikit. 2-4 rakaat tu baru 10 minit, 12 minit baru. Okey, dia ni berapa jam kan. Jadi memperbanyakkan solat sunat lebih utama daripada puasa sehari. Itu maksudnya. Allah A'lam. Dia tak boleh juga. Dia tak boleh pilih. Dia tak boleh pilih. Ada yang boleh kita pilih. Tapi ada yang kita kena seimbangkan. Ada kena seimbangkan. Ada yang boleh kita pilih. Contohnya, dia kalau orang yang hafal Quran, dia kuranglah zikir. Kalau dia nak baca juga subhanallah bihamdihi 100, selawat 100 kali sehari, dah akan sedikit sebanyak dia terganggu fokus dia hafal Quran tu. Maka kalau dia penghafal Quran, mungkin dia akan kurang zikir, tapi dia boleh cover melalui zikir selepas solat. Yang zikir pagi petang tu dia kurang, tak apalah, sebab dia fokus pada Quran kan. Okey, kalau macam tu tak apa, maknanya dia tak tinggal langsung, cuma lebih ke mana. Itulah Allah lah. Baik. Ada soalan lagi ke? Kita nak isyak dah. Berapa minit ni isyak? Kan dah masuk dah? Dah masuk dah? Oh, dah masuk dah. Okey, jadi saya nak kesimpulan ringkas je. Tuan-tuan sekalian, artinya betul lah kalau kata orang ibadah tanpa ilmu tu jadi kacau lah kita kan. Ibadah tanpa ilmu. Dan ilmu tanpa ibadah pun dah jadi kurang cantik. Nak tak nak, ilmu kena ada ibadah. Ibadah tetap memerlukan ilmu. Kalau tak memang buta lah. Orang beribadah tanpa ilmu ni memang buta sungguh. Dan saya rasa siapa yang boleh buat lah. Macam orang nak pergi umrah, pergi haji kan. Jadi baguslah travel agency dah buat dah, sediakan dah zikir-zikir ketika buat haji, ketika buat umrah. Cuma kita nak memperkasakan ibadah salat sunat itu sendiri. Sebab benda tu kurang diberikan penekanan bagi travel agency umrah dan juga haji ni. Jadi kalau kita boleh buat satu ialah memberikan kesedaran bahawa pentingnya kita ada ilmu salatus sunnah, saya rasa itu lagi cantik lah. Sebagai contoh simple je, apabila kami ada ruang nak masuk ke Raudhatun Nabi SAW tu lepas asar. Dan di Madinah ni dia bukan macam Mekah. Kalau Mekah mengikut mazhab Syafi'i lah, Hanbali dia tak setuju. Di Mekah tidak ada waktu haram salat, bila-bila boleh salat. Hanbali tak setuju ya. Tapi di Madinah tak boleh, dia ada waktu haram. Jadi bila kita masuk lepas asar, kita hanya boleh solat 2 je. Satu solat je boleh kita buat. Namanya solat tahiyatul masjid tu je. Tapi ada orang masuk, dia siap buat 2 rakaat. Jadi rakaat kedua tu dia solat ke seterusnya dia buat apa sebenarnya? Jadi itu yang mengelirukan. Adakah dia nak kata solat pertama ni tahiyatul masjid, solat kedua ni solat wuduk? Itu tak akil lah, pening lah macam tu. Kecuali dia ambil kesempatan untuk salat qada. Itu boleh dipertimbangkan. Tapi kita khawatirnya ada orang masuk, dia buat salat sunat kedua-duanya. Mula-mula salat sunat tahiyatul masjid, okey, tak ada masalah. Dia bangun lagi salat sunat, itu salat apa tu yang kedua tu? Dan memang ada beberapa orang juga, lebih daripada 3-4 orang yang beranggapan kita dilarang salat sunat lepas asar dan lepas subuh tu, itu solat sunat tanpa sebab. Kalau ada sebab tak apa. Okey. Apa maksud ada sebab tu? Solat hajat dia kata. Solat hajat tu tak apa sebab ada sebab. Okey. Jadi kita pula kena betulkan. Tak betul. Solat hajat ni benda lain. Yang ada sebab ni macam tahiyatul masjid, salatul wuduk, itu ada sebab. Tapi kalau salatul hajat, ia bukanlah solat yang ada sebab. Allah A'lam. Kita berhenti di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.